الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi hadir pada petang yang mubarakah ini dalam majlis Daurah Kitab Ayyuhal Walad. Sebelum itu kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, inshallah, before we begin our session today, I would like to introduce our speaker from Department of Arabic Language and Literature in IIUM, Prof. Dr. Akmal Huzairi bin Abdul Rahman. Sukacita juga saya maklumkan, kita akan ada Q&A session di akhir daurah ini, so feel free to unmute your mic if you have a question, or you can also write your question in the chat box. Selepas Q&A session, kita akan adakan photography session dengan Ustaz Akmal Huzairi dan juga komiti. Untuk makluman semua, daurah kita pada hari ini akan diteruskan dengan kitab Ayyuhal Walad, iaitu nasihat yang kelima, surat 44. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Akmal Huzairi. Falyatafadhal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mufti Dayang, okey tak suara saya? Jelas? Jelas. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nahra bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sesi terakhir kita hari tu pun saya dah lupa bila, tapi alhamdulillah kita dapat memulakan balik menadah kitab Ayyuhal Walad. Kita bertalaki kitab sendiri ni ada merupakan kelebihan dia lah. Sebab kelebihan ni kita akan baca terus daripada sumber. Dan macam saya ni, saya akan huraikan lah apa kemuskilan dan juga perkara yang berkenaan dengan rujukan dan juga kandungan buku Ayyuhal Walad. Jadi saya dah tanya sekretariat, dia kata kita balik kepada teks Arabic lah. Di teks Arabic, siapa yang tak tahu bahasa Arab tu pun insyaAllah saya akan cuba mudahkan lah kan? Sesiapa yang memang ada latar belakang bahasa Arab, insyaAllah kita akan cuba manfaatkan sebaik mungkin kitab bahasa Arab, dalam bahasa Arab Ayyuhal Walad ni. Okay. Siapa nak control screen saya ke? Kalau Dayan tak boleh control screen lah. Siapa sekretariat tak boleh? Tak boleh? Tak boleh. Saya nak present buku Ayyuhal Walad. Sebab saya ni dia problem dia pakai MacBook Safari ni, dia tak tahu, kadang-kadang dia tak boleh nak pergi kepada ni. Lain kalau saya pakai Chrome. Ada boleh? Tak boleh? Kalau tak boleh saya tak boleh ya. Saya cubalah ya. Saya pakai Chrome ke pakai Safari? Sana. Saya present now. Bukan entire screen. Dia tak boleh. Saya nak share entire screen sah. Okey, boleh. Can't share your screen. Tak apa Ustaz, saya cuba sekejap. Cuba try. Saya boleh share screen kalau saya pakai browser apa namanya, OS Mac Safari tu. So saya kena keluar. Cuma tinggal lagi pakai Safari tu, dia punya suara tak berapa sedap. Tak tahu buat apa. So saya pakai Chrome. Ada sekretariat boleh share. Tu.
Baik. Itu surat 45 ke 44. 44 ya. Kenapa tak gerak? Yang lain-lain pun ada kitab kan, boleh tengok je lah. Maksudnya kalau ada masalah nak screen sharing, kan, boleh masing-masing refer. Tak apalah, saya mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ayyuhal walad, muka surat 44 ni. Kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nawma la a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi. Jadi dia nak, ini ayat ni yang macam istingkari sebenarnya. Kam min layalin ni maksudnya berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan secara berterusan dengan mengulang kaji ilmu, dengan mengulang-ulang ilmu dan juga mentelaah buku-buku, dan engkau menidakkan tidur kepada dirimu. Aku tak tahu apakah sebenarnya dorongan membawa engkau kepada perbuatan tersebut. Sebab dia kata, in kana niyyatuka naila 'aradid dunya, kalau sekiranya niat kamu itu adalah untuk mencapai arad ni, maksudnya kalau actually arad ni maksudnya kesan ataupun simptom dalam bahasa moden lah. Arad dunia ni bermakna athar dunia, kesan-kesan dunia, habuan-habuan dunia. Wa jazba hutamiha, dan juga untuk menarik hutam. Hutam ni adalah daripada maksudnya cebisan-cebisannya. Wa tahsila manasibiha, dan untuk mendapatkan pangkat darjatnya, jawatannya. Wal mubahata 'ala al-aqrani wal amthal, dan juga untuk bermegah-megah dalam kalangan rakan-rakan dan juga kawan-kawan sebaya. Fawailul laka summa wailul lak, binasalah kamu dan binasalah kamu. Dia ulang dua kali sebagai taukid lafzi. Tapi dia kata, wa in kana qasduka fi ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekiranya qasad ataupun tujuan kamu adalah untuk menghidupkan syariat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqika, dan juga untuk memperhalusi akhlak kamu, wa kasran nafsil ammarati bisu, dan juga untuk menghalang ataupun melembutkan nafsu amarah yang sentiasa mendorong kepada kejahatan. Fatuba laka summa tuba laka, maka beruntunglah kamu dan beruntunglah kamu. Jadi nasihat ni adalah berkenaan dengan bagaimana kita lihat sesetengah orang ada yang menjadikan ibadah kepada untuk dia mendapatkan habuan dunia. Dia orang kata macam mana tu pula salah kalau saya nak bangun sembahyang tahajud, sembahyang hajat, minta hajat-hajat dunia. Dia tidak salah, melainkan kalau sekiranya kita hanya bertujuan mendapatkan habuan dunia tanpa ada hubungannya dengan akhirat. Contohnya kalau kita minta kepada Allah Ta'ala kesihatan tubuh badan kita. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala kesihatan tubuh badan kita demi untuk kita beribadah. Tetapi dalam keadaan kalau kita minta kepada Allah Ta'ala kesihatan tubuh badan kita, tidak ada kita kaitkan dengan apa-apa yang berkaitan dengan akhirat, maka itulah yang dinamakan dekat sini, Imam Ghazali kata, wailul laka summa wailul laka. Maka orang-orang yang sebegini adalah orang-orang yang dicela menjadikan ibadah sebagai jambatan ataupun wasilah untuk dia mendapatkan dunia. Dia bangun sembahyang hajat supaya dia sihat, dan untuk dia bermegah-megah dia sihat. Kalau kamu dah umur macam saya ni, nak masuk 50 contoh ni kan, tak banyak dengar penyakit.
Tapi grup saya ni yang 50 ni sekarang ni tengah sibuk main gym. Tunjuk muscle sana, tunjuk muscle sini. Kata. Jadi kadang-kadang bila minta Allah Ta'ala supaya sihatkan tubuh badan tu, kena hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak ada maksud kita tu hanyalah semata-mata untuk dunia saja. Kita minta Allah Ta'ala supaya berikan kita kesihatan, supaya kita mudah beribadah. Kita minta Allah Ta'ala berikan kita ilmu supaya apa? Kita dapat mencari rezeki yang halal. Tak salah. Rezeki yang halal adalah asas kepada perkara-perkara yang lain. Kalau umpama kata kita fakir, kita tidak mempunyai sumber pendapatan. Jadi dalam keadaan kefakiran kita itu, kemungkinan kita akan terhemban ke dalam kekufuran. Kadal faqru an yakuna kufra. Antara hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sekiranya kita papa ke dana, kita fakir, kemungkinan kefakiran itu boleh membawa kita kepada kekufuran. Jadi tidak salah kalau macam saudara-saudari nak belajar, umpama kata dengan niat saya nak dapatkan pekerjaan, tapi kena ingat dapatkan pekerjaan yang halal untuk kita terus melakukan ibadah yang umum dan khusus kepada Allah Ta'ala. Jadi itu tak apa. Tetapi kalau sekiranya kita menjadikan apa-apa bentuk ibadah, kita menjadikan apa-apa bentuk doa, tahajud dan sebagainya, hanyalah semata-mata untuk kita mendapatkan habuan dunia, maka itu tak boleh. Dalam keadaan itu tak boleh. Sebab apa? Dalam keadaan ini iman dia adalah terdiri daripada dua keadaan. Iman dia terdiri daripada dua keadaan. Pertama, keadaan kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Kedua, dalam keadaan kita apabila Allah Ta'ala uji. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Antara manusia ni yang beribadah kepada Allah seolah-olah mereka ni berada pada tebing. Pada tebing yang tinggi. Dia nak jatuh, dia keadaan dia tu berbolak-balik. Dia keadaan dia tu tak tetap. Apabila mereka ini ditimpakan dengan kebaikan, fa in asabahu khairun, dia kata hati dia tenang. Kalau sekiranya ditimpa dengan musibah, maka mereka akan menjadi kufur. Jadi ini antara sebab-sebab turunnya ayat ini adalah beberapa badui yang datang daripada pendalaman dan hendak memulakan hidup baru di Madinah. Jadi apabila mereka ni masuk Islam, mereka datang ke Madinah, Nabi pun suruh mereka ni duduk di satu kawasan pinggiran di Madinah. Jadi dalam minggu pertama dan kedua, apabila selepas daripada mereka ni Islam dan dapat IC baru negara Madinah, dapat duduk elok-elok, mulalah mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit. Anaknya demam, dia pun sendiri tak berapa jadi sihat. Lalu mereka ni pun seolah-olah menyatakan sesuatu yang buruk, seolah-olah mengatakan apakah agama ini, kalau beginilah nasib tu, beginilah nasib anak-anak menghadapi sakit, menghadapi penyakit, maka apakah gunanya aku masuk Islam. Dan diturunlah ayat tersebut, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, untuk menunjukkan bagaimana keadaan sesetengah orang apabila masuk Islam pun, maka mereka ada tujuan-tujuan yang tertentu. Kalaupun telah Islam, ada juga dalam kalangan orang yang beribadah tetapi dalam keadaan untuk mendapatkan habuan dunia. Jadi kita kena hati-hati sebagai pelajar. Kalau kita belajar, kita nakkan habuan dunia demi untuk kita kejar akhirat. Jangan berhenti di situ saja. Maksudnya jangan berhenti sekadar aku nak belajar ni sebab nak jadi popular, nak jadi hebat, umpama kata, nak jadi ulama lepas ni. Orang lain tak betul, aku seorang je betul. Contoh. Jadi kalau ada niat-niat macam tu, kita letak. Kita nakkan niat kita belajar supaya kalaupun ada habuan dunia yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kita, maka itu adalah untuk menjadi jambatan kita mendapatkan pula habuan di akhirat.
jadi kena ingat gitu. Jadi kat sini Imam Ghazali kata bangun malam pun, tahajud pun, sebab apa? Sebab nak dapatkan dunia, nak dapatkan pangkat, nak orang panggil kita syekh, nak orang panggil kita ustaz besar, nak orang panggil kita apa macam-macam macam tu. Orang junjung kita, masuk gambar kita dalam Instagram bagai dan sebagainya, itu tujuan kita untuk ilmu. Jadi Imam Ghazali kata wailul laka semua wailul laka. Kalau itulah tujuannya, aku binasalah. Yang betulnya adalah qasduka fi ihya' syariatillah. Maksudnya kita menuntut ilmu ni adalah untuk kita sama-sama menyemarakkan, menegakkan syariat Allah Ta'ala. Maksudnya menegakkan syariat Allah Ta'ala atau apa? Maksudnya kita nak melihat kesaksamaan, keadilan. Bila kita cakap Islam ni adalah sinonim kepada perkara-perkara yang universal. Apabila kita cakap syariah tu, kita bukan bila cakap syariah aja kita terkenang pun kata ini undang-undang Islam, kena ada hududnya, kena ada kisas. Ya, betul. Tapi itu hanya sebahagian saja. Yang kita nak perjuangkan, kita tak nak ada corruption. Kita tak nak ada ketidaksaksamaan, kezaliman. Itu pun kita kena perjuangkan. Bukan sekadar kita memperjuangkan dia punya kod dia tu. Kod perundangan tu betul ada. Tapi apakah gunanya kalaupun adanya kod-kod perundangan tu, kalau sekiranya kita masih lagi menghadapi masalah-masalah masyarakat seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Jadi kita tak nak, kita niatnya berkata kita nak tegakkan syariat Allah Ta'ala. Kita nak tegur benda yang tak betul. Kita nak suruh perkara yang betul. Jadi kalau sekiranya in kana qasduka fi ihya' syariatillah wa tahdhib akhlaqik, dan juga keduanya untuk kita bila belajar tu kita manfaatkan untuk kita memurnikan akhlak itu sendiri. Kita belajar untuk kita memperhaluskan, memurnikan, mencantikkan akhlak kita sendiri. Maksudnya ilmu tu ada yang kita pakai untuk memperbaiki masyarakat. Ada yang kita pakai untuk kita memperelokkan diri kita sendiri. Wa kasran nafsil ammarati bis-su'. Dan juga di antara tujuannya adalah untuk kita menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu. Jadi ini adalah perkara yang penting. Kita dalam mood Isra' Mi'raj ni. Okey, setengah ulama mengatakan di antara perlambangan dan simbol metaforanya, burak yang ditunggang itu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai simbol bagaimana kalau kita hendak capai darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, hendaklah kita menunggang hawa nafsu kita. Jadi bukan kita yang ditunggang hawa nafsu. Jadi sekiranya kita berjaya mengawal hawa nafsu, barulah jalan. Selepas daripada itu, bila Nabi SAW tiba ke Baitul Maqdis, terbukalah jalan langit kepada baginda SAW untuk terus naik darjatnya. Jadi itu sebagai metaforanya, sekiranya kita berjaya menunggang nafsu kita dan bukan kita yang ditunggang, maka akan terbukalah jalan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi perlahan-lahan Ini adalah syair lah, sekadar kita sambil lalu dia tak bersaharul uyun ila ghairi wajhika dha'i'. Kalau setakat kita nak bermalam tak nak tidur, selain daripada tujuan untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, itu adalah dha'i'. Dha'i' ini tak benar-benar membazir. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Juga kalau sekiranya air mata kita ni tumpah untuk selain daripada Allah Ta'ala, okay? Selain daripada kita menangisi jauhnya kita daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang batil. Seterusnya, nasihat seterusnya, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah bagaimana yang kita nak. Walau bagaimanapun, fa ni maksud dia bukan ni lah. Apa yang maksudnya saya lupa apa dalam bahasa Arab. Fa innaka mayyitun, kita akan mati juga. Dia tak kata tamu tu, dia kata mayyitun, digunakan isim sirah sifat musyabbah ataupun sirah mubalaghah dekat sini. Perbandingan dengan fa'il, dia tak kata fa innaka tamun.
Sebab apa? Kalau tamut dia merujuk kepada masa tertentu. Mayitun tidak merujuk kepada masa tertentu, maksudnya fa'innaka mayitun, di sini engkau sesungguhnya akan mati bila masa saja. Itu dia punya kelebihan kalau kita pakai isim fa'il. Wahbib man syi'ta fa'innaka mufariquhu, maka sukalah, cintalah sesiapa yang engkau kendaki, namun sesungguhnya engkau tetap akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta, dan lakukanlah apa yang engkau inginkan. Fa'innaka majziyun bihi, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan dibalas kerananya, akan dibalas dengannya. Jadi syarah dia ialah aish ma syi'ta, maksudnya kehidupan ini macam mana kita lihat orang inginkan dalam kehidupan ini berbangga-bangga, mengumpul harta, menunjukkan kelebihan diri masing-masing. Ini biasalah kita dapat tengok dalam Instagram, dalam Facebook, manusia berlumba-lumba menunjukkan kelebihan diri. Manusia berlumba-lumba kadang-kadang menunjukkan kehebatan diri, memberi komen. Bila ada isu politik, maka dia adalah ulama politik yang paling tersuhur. Bila ada isu agama, maka dia adalah ustaz yang paling hebat memberi komen. Bila ada isu-isu yang lain, dia adalah merupakan pakar-pakar yang tidak diiktiraf memberikan pendapat dan sebagainya. Jadi, bagaimanapun keadaan kehidupan apabila kita hendak bermegah-megah dan menunjukkan diri, realitinya adalah tetap sama, iaitu satu hari kita akan mati. Maksudnya kat situ, walau bagaimana kita berusaha pun untuk meninggalkan kesan bahawasanya kita pernah hidup dekat dunia ini, tetapi pada akhirnya kita akan tetap dikuburkan. Nasib kita tak baik, kubur kita tu 10-20 tahun selepas daripada kita meninggal, dia tak buat projek highway ke projek jalan. Kalau tak ada, kubur kita pun hilang, besar. Kubur ni tak ada. Kita tengok sebelum daripada kita ni ada berapa bilion manusia hidup. Tapi berapa banyak kubur yang kita jumpa sekarang. Kalau kita tengok kawasan kita, berapa banyak kubur? Boleh bilang. Kalau kita tengok, kadang-kadang tak masuk akal. Takkan banyak ni orang yang dah meninggal semua. Maksudnya bila mati pun kubur pun tak tahu kat mana. Begitu sekali kehidupan kita dekat dunia ni. Itu sementara. Jadi macam mana hebat pun yang kita cuba nak dapatkan. Macam mana kaya pun yang kita cuba nak kumpulkan. Macam mana cantik dan tampannya pun yang kita cuba nak usahakan. Nomor bedak putih lah, pakai apa spray tu, spray dan sebagainya. Semata-mata nak dapatkan, orang panggil like. Orang tunjuk, cantiknya dan sebagainya. Buatlah apa pun, gitu. Satu realiti yang kita tak boleh nak lagi, ialah kita tetap akan mati. Kita kejar kaya sedangkan kita tak pasti apakah kita akan mendapat kekayaan. Tapi yang pastinya kita akan mati. Kita kejar kemegahan, populariti, namun kita tak tahu sama ada kita akan dapat kekayaan apa, populariti tersebut. Yang pastinya ialah kita akan mati. Kita cuba dapatkan like orang, yang mana kita tak tahu sama ada orang like ataupun tak. Tetapi yang pastinya kita mati. Jadi itu maksudnya kat sini Imam Ghazali bagi nasihat, dia kata apa? Macam mana pun awak, wahai orang-orang muda, mencari ilmu ni, yang tadi dia dah pesan lah, jangan mencari ilmu untuk bermegah-megah. Keduanya, ingat macam mana hebatnya pun kalian, sebab orang muda, semangatnya pun dahsyat. Tetapi satu perkara yang kita tak boleh nak nafikan ialah kita masing-masing tetap akan mati. Jadi itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berbuat sesuatu tu, kita kena fikirkan. Ada kadar dia. Kalau kadar dunia ni akhirnya kita akan hanya jumpa kematian, maka bekerjalah dengan kadar yang tersebut. Jangan tension. Jangan tension. Kita umpama kata apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, dan insyaAllah kita akan temukan. Tetapi kalau sekiranya kita mengharapkan sesuatu yang kita takkan boleh dapat,
kemasyhuran, kekayaan, apa banyak pada hari ini orang-orang yang cuba mendapatkan kekayaan dengan cara tak betul, akhirnya merana, akhirnya ditangkap, dipenjarakan, dihukum dan sebagainya. Jadi ingatlah kita tanamkan dalam diri kita bahawasanya sesuatu perkara realiti yang kita takkan langsung dapat larikan diri ialah kematian. Wahbib man syi'ta, dan cintalah sesiapa yang kau nak. Orang muda ni dia sibuk bab bercinta lah. Hebat. Kita orang Melayu ni bab dia panggil diskurs ataupun wacana hubungan wanita dan lelaki ini diabadikan di dalam karya-karya filem, penulisan dan sebagainya. Daripada zaman saya kecil sampai besar tak habis-habis cerita Melayu ni dengan dia punya tema cinta. Tak habis-habis. Saya nak masuk 50 ni pun banyak lagi, kadang-kadang nak tengok drama Melayu ni kata sakit kepala. Cinta tak habis-habis. Tapi yalah, macam-macam aspek lah yang digorengnya, tetapi the fact is that macam mana hebatnya kita pun seorang yang bercinta, macam Jamil dengan Buthainah, Laila Majnun, Romeo ataupun Juliet dan sebagainya. Tetap satu fakta yang pasti ialah kita akan tinggalkan dia, mungkin kerana kematian, mungkin kerana ketidakserasian. Kita tak boleh nak elak. Fa'innaka mufariquhu, realitinya begitu. Wa'amal ma syi'ta fa'innaka majziyun bi. Sedangkan amalan yang kita buat, kita perlu ingat ia adalah sesuatu yang bakal dibalas oleh pencipta kita. Jadi dalam nasihat ni, Imam Ghazali cuba meletakkan perspektif gitu kan. Jadi ada di antara kita ni yang perspektifnya perlu diperbetulkan. Dan bukan sekadar tu, kita perlu revisit. Sesiapa je, saya, yang lain dan sebagainya. Kita perlu revisit kita punya konsep, kita punya positioning, kita punya mindset. Apa sangatlah nak kejar-kejar kan. Ini mati juga. Jadi bila kita mati, segala apa yang kita kumpul itu dapat dekat orang lain. Ironinya ialah macam mana kayanya pun kita, apabila kita mati, maka apa yang kita tinggalkan itu akan menjadi warisan kepada orang lain. Sebab itu setengah agama contohnya untuk dia merasakan seolah-olah harta itu pergi bersama dengan dia ke kubur. Dalam tradisi dia, tradisi pengkebumian dia, dia buatlah kereta kertas, kereta plastik, dia buat rumah. Tapi masalahnya duit semua duit replika, duit monopoli. Maksudnya nak masuk kubur pun kita tak bawa kita punya harta benda yang betul. Takkan kita nak bawa rumah kita tanam dengan kita. Takkan kita nak bawa anak isteri kita tanam dengan kita. Maksudnya realiti kehidupan kita memang begitu. Macam mana pun kita tak boleh nak elak. Bahawasanya kita bakal meninggalkan dunia. Jadi kita kena betul-betul letakkan benda tu dalam pemahaman kita. Jadi kalau kita faham yang kita ni adalah orang yang berjalan, insya-Allah lah kita tak risau sangat dekat dunia ni. Sebab apa? Kita ni adalah orang yang sedang berjalan menuju destinasi yang lebih kekal. Masalahnya ialah apabila kita anggap dunia ni sebagai destinasi kekal. Jadi kita lupa akhirat. Jadi apabila kita anggap dunia ni destinasi kekal, kalau kita tak dapat, itu yang berlaku pada hari masalah depression dekat barat. Sebab dia anggap hidup hanyalah sekali. Jadi kalau dia fail pada hidup yang sekali, maka di situlah akan datangnya macam-macam penyakit tekanan kepada mental dia. Tapi kita sebagai seorang yang beriman dengan hari akhirat, kita percaya perjalanan kita adalah sekadar melalui. Melalui itu penting. Nanti kita tengok pada nasihat berapa dia ada hadis Nabi kuna abiran, qati'at tariq, ataupun dalam hidup dunia ni kenalah kita menjadi seolah-olah orang yang sedang melintas. Ibarat kita melintas jalan.
Apa jadi kalau kita berhenti tengah jalan? Kena langgar lah jawabnya. Bila kena langgar dengan lori dengan kereta, buat apa kita berhenti tengah jalan? Jadi orang yang nakkan kepada dunia ni adalah ibarat orang yang melintas jalan, tapi dia berdiri dekat tengah-tengah jalan. Jadi dia menjadikan diri dia itu sebagai objek untuk orang langgar dan sebagainya. Jadi itu kena faham. Wahdib man syi'ta. Begitu juga kalau kita nak mencintai orang, sayang dan sebagainya, adalah realiti ini kita tetap akan tinggalkan dia. Kat situ. Kalau kita tak tinggalkan dia pun, kita akan tinggalkan dia perasaan dia. Nampak? Berapa ramai tengok kaum kata orang yang berkahwin tetapi very kita tengok macam dia dah kan dia masih lagi berkahwin, tapi dia tak ada dah hati, jiwa, perasaan banyak. Kita baca ada beberapa kisah, saya baca dekat Hong Kong, berlaku perceraian tapi yang suami dan isteri sama-sama tidak mampu untuk keluar dan mencari rumah lain. Jadi mereka ni masih hidup rumah dengan anak dan sebagainya, tapi mereka tak suami isteri atas sebab-sebab ekonomi dan kewangan. Jadi perasaan mereka tu dah meninggalkan masing-masing. Jadi mufariquhu ini takwilan saya lah. Ada maksudnya kita meninggal dunia. Jadi kita meninggalkan dia waktu kehidupan masih ada lagi disebabkan oleh perkara-perkara yang berkenaan, ataupun kita meninggalkan perasaan tak macam dulu lagi kan. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Sedangkan pada akhirnya apa yang kita perbuat itu jugalah yang bakal menjadi penentu kepada nasib kita seterusnya. Seterusnya, kalau ada apa-apa nak tanya, tak apa, nak interject, no problem. Bagus ya. So, apa namanya, apa, inilah, tanyalah kalau nak komen. Seterusnya, ayu syai'in hasiluka min tafsiri ilmi al-kalam wal-khilaf wal-tibb wal-dawawid wal-ash'ar wal-nujum wal-arud wal-nahwi wal-tasrif ghaira tadyi'i al-umri bijalali dhil jalali. Bijalali dhil jalali itu maksudnya ya tu. Ada sesuatu pada terjemah sekarang maksudnya lebih kurang gitulah. Dia sesuatu apa yang engkau cuba dapatkan dalam menuntut ilmu. Yang mana ilmu-ilmu ini merupakan ilmu kalam, ilmu khilaf. Ilmu khilaf ni adalah merupakan ilmu-ilmu yang membawa kepada perdebatan. Contohnya falsafah atau sebagainya. Wattib, ilmu-ilmu yang melibatkan. Ini kita kena tengok. Sekejap ni saya syarah kan macam apa maksud dia. Waddawawid. Dawawi ini adalah ilmu-ilmu tentang persuratan, syair, menilik bintang, dan juga ilmu qafiyah arud syair, nahwu, wa tasrif ghair al-qadiyya al-umri bi jalalika dhi al-jalal. Jadi dekat sini Imam Ghazali memberi kritikan. Dia bukanlah mengatakan ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan contohnya macam ilmu perubatan adalah merupakan fardu kifayah. Tetapi yang dikritik di sini oleh Imam Ghazali ialah apabila kita menjadikan ilmu-ilmu ini sebagai tujuan semata-mata untuk keduniaan. Contohnya dalam keadaan kita belajar syair. Syair tidak menjadi masalah kalau sekiranya kita halakan kepada untuk tujuan menggesa ataupun mengajak kepada kebaikan. Jadi kepada syarah yang saya baca, syarah Ayyuhal Walad ni, dia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan di sini ialah dalam keadaan sekiranya kita menjadikan ilmu-ilmu ini sekadar terhenti untuk kepentingan dunia. Kalau sekiranya dia terhenti sekadar untuk kepentingan dunia, maka itu adalah satu kerugian. Jadi dekat situ dia punya pengajaran dia ialah dalam apa-apa bentuk ilmu yang kita pelajari, kita janganlah lupa kerana ia adalah untuk menjadi alat bantu kita
dalam kita sampai ke akhirat. Jadi bila kita kata sampai ke akhirat tu, dia kena meresap dalam hati betul-betul faham, nampak seolah-olah bagaimana dunia kita ni akan hilang depan mata kita, dan yang akan kekal dan timbul itu adalah akhirat. Dia perjalanan iman ni adalah perjalanan yang susah, sebab kita manusia ni kadang-kadang kita rasa pada hari ini kita alhamdulillah elok ibadatnya, elok imannya. Jadi kadang-kadang apabila kita didatangkan dengan ujian, kat situ mulalah. Itu yang mula-mula tadi Imam Ghazali kata tu, bila kita didatangkan dengan ujian, kita kena faham yang mendatangkan ujian tersebut adalah Allah Ta'ala juga. Yang menghilangkan ujian tersebut adalah Allah Ta'ala juga. Jadi bagaimanakah dalam keadaan kalau sekiranya kita didatangi dengan ujian, kita marah, sedangkan yang mendatangkan itu adalah Allah Ta'ala juga. Bagaimanakah kalau dalam keadaan sekiranya kita didatangkan ujian, kita marah, apabila Allah Ta'ala tak nak menghilangkan ujian tersebut melalui doa kita, sedangkan yang mendatangkan itu adalah Allah Ta'ala juga. Jadi untuk kita faham masalah berdoa ini, yang saya akan sentiasa ulang-ulang, kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala jualah yang mampu menghilangkan apa bentuk bencana, dugaan, duka kita yang kita hadapi. Seyakin kita, bagaimanakah Allah Ta'ala jualah yang mendatangkan segala bencana, dugaan, kesedihan tersebut kepada kita. Janganlah umpama kata kita anggap bila kita berdoa supaya Allah Ta'ala keluarkan kita daripada masalah ini, seolah-olah masalah itu bukan datangnya daripada Allah Ta'ala. Ini kena ingat. Maksudnya bila kita doa, kalau umpama kata kita sakit, bila Allah Ta'ala tak bagi kita sembuh, kita tetap sakit, jadi kita dah marah. Tapi kita takkan marah dan kita tetap berdoa. Sebab apa? Sebab kita yakin bagaimana Allah Ta'ala jualah yang mendatangkan penyakit itu kepada kita, dia jualah yang akan menghilangkan penyakit itu daripada kita. Jadi kat situ. Jadi bila mana kita dah minta, usaha kita sekadar untuk kita berusaha dan berdoa. Tapi Allah Ta'ala jualah yang akan sama ada menghilangkannya, ataupun kalau Allah Ta'ala tak hilangkan, adalah sesuatu hikmah ataupun sesuatu yang tersembunyi yang Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala tahu, yang disediakan untuk diri kita. Kita ni hamba. Kalau sekiranya kita ni hamba, tapi dalam keadaan kita ni hamba, kita seolah mengarahkan Allah Ta'ala. Siapa Tuhan, siapa hamba. Kadang-kadang kita tengok banyak dalam generasi Z ni. Kadang-kadang saya suka je buka-buka, tengok Instagram, tengok cara pemikiran lah. Generasi saya lain, generasi kamu lain, macam mana kan. Dan sekarang ni penting benda-benda yang bersifat sosial, hubungan lelaki perempuan dan sebagainya, mengharapkan macam-macam. Tak kira lah sama ada yang belajar agama, tak belajar agama. Kadang-kadang kita tengok macam-macam luahan perasaan. Tak perlu nak luahkan perasaan pada FB. Tak perlu nak berdoa pada FB. Kata, ya Allah, kalau dia sesuai untuk aku, maka jadikanlah dia untuk aku. Tak payah nak berdoa macam tu, nak tunggu ke orang. Kita berdoa antara kita dengan Allah Ta'ala, lebih afdal. Kalau sekiranya doa kita tu kita letak dekat FB, mungkin akan mengundang hasad, dengki orang, pandangan yang negatif dan sebagainya. Jadi doa yang tulus, kalau betul-betul nak doa lah. Kamu nakkan si doa, kalau tak dapat, tak apa lah. Mungkin ada sebab-sebab yang lain. Dalam hidup ni, kadang-kadang bila kita minta dekat tikos semayang, kita nakkan kita nakkan tak kisahlah, itu boleh mewakili, dia merupakan boleh ubah, yang mewakili macam-macam masalah dalam hidup manusia. Itu merupakan masalah kamu nak berjaya periksa, masalah kamu nakkan kerja, masalah kamu nakkan jodoh, masalah kamu nakkan anak, masalah kamu nakkan sehat. Bila kita duduk dekat tikos semayang, nak mendapatkan A tadi tu, mendapatkan A tadi dalam. Jadi keikhlasannya itulah dalam keadaan kita percaya kita ni adalah hamba.
Jadi kita tidak ada dalam hati kita nak mengarahkan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa tu sendiri maksudnya kita nakkan attention. Anda faham? Maksudnya doa dekat situ. Kalau umpama kata setiap sesuatu itu kita minta kita dapat, dia tak namanya doa. Dia namanya arahan. Dia namanya talab dekat situ. Tapi cantiknya perkataan doa itu adalah dia sesuatu yang menunjukkan ini adalah untuk attention. Jadi bila kita berdoa tu attention tu maksudnya apa? Kalau kita sakit, jadi Allah Ta'ala berikan attention kepada kita. Kalaupun kita tidak disembuhkan, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan perhatian kepada kita. Masya Allah. Kalaupun kita susah, kita minta, tetap juga kita tak dapat kerja. Tetap juga duit kita sikit. Tapi kalau kita beriman, kita percaya dengan doa kita itu, kita telah mendapat perhatian Allah Ta'ala. Ramai orang tak perasan. Sebab apa? Kita tak perbaiki ubudiah kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita betul-betul kan dengan Allah Ta'ala, bila kita berdoa tu saja adalah merupakan sesuatu yang rahmat. Merupakan sesuatu yang rahmat. Syukur. Dia kena ada. Pengajaran hari ini betul-betul kita faham iman adalah bukan dalam sebelah kaki saja. Iman. Kadang-kadang hati-hati. Zaman sekarang ni memang bagus. Ramai ustaz, ramai pak syekh, ramai pak tok guru dan sebagainya. Kadang-kadang memberi nasihat. Alhamdulillah bagus. Tetapi kita jangan pula lupa nasihat itu hanyalah separuh kadang-kadang daripada hakikatnya. Jangan apa kata orang kata, oh bersedekahlah nanti harta lagi banyak. Ada tak betul dah. Kita bersedekah dengan disebabkan oleh ibadah. Ini tadi kita bersedekah disebabkan oleh kita nakkan banyak harta. Berapa ramai pada hari ini yang kadang-kadang beribadah, pergi umrah, pergi Mekah dan sebagainya adalah untuk memperkukuhkan kedudukan dunia masing-masing. Anda faham? Macam saudara-saudari pun umpama kata kalau nak buat sembahyang hajat untuk keesaan akhir, umpama kata tujuan tu dengan lupa. Sembahyang hajat buat apa? Untuk saya berjaya dalam peperiksaan, sebab ini adalah amanah. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, saya dapat graduate, dapat tolong ibu bapa. Niat untuk sesuatu perkara tu bukan satu. Boleh jadi sampai 100, boleh jadi sampai 1000. Buatlah niat macam mana. Sebab tu setengah ulama' mengatakan untuk sesebuah amalan itu, walaupun satu, tapi pahala je banyak. Sebab apa? Kita boleh sentiasa menggabungkan satu amalan tersebut dengan pelbagai niat. Itu kita perlu ingat. Okey, ini ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam. Jadi aku tengok dalam Injil. Jadi tak salah nak baca Injil pun. Sebab apa benda-benda dalam cuma tinggal lagi Injil sekarang ni. Ada jugalah benda-benda yang kita boleh ambil, tapi ada benda-benda yang mengarut. Tapi benda-benda yang baik tu sekadar online pun ada Injil. Kita dekat Malaysia ni merupakan satu kesalahan besar kalau sekiranya seorang Islam dijumpai menyimpan Injil. Boleh dihukum, ditangkap. Jadi undang-undang tu kena diperbaiki lah. Masalah kita ni, kita sentiasa takut orang menukar agama kita. Tapi kita tak pernah ada keberanian menukar agama orang. Itu masalah kita. Takut sangat. Mentaliti orang nak jaga akidah orang Islam. Yes, penting nak jaga akidah orang Islam. Tapi kita pun perlu mempengaruhi orang lain supaya mempercayai akidah kita. Tak salah baca Injil. Not a problem. Especially kalau kita macam saudara-saudara ni scholars kita anggap sebagai cendekiawan. Tak tahu. Mana kita baca dalam Quran kata Injil, Taurat. Pernah baca Injil? Tak pernah. Saya nak jadi pendakwah. Orang tanya Injil macam mana, apa kandungannya, apa surah dia haram, kita tak tahu macam mana. Bacalah, tengok-tengok. Walaupun ada benda yang mengarut dalam tu, kita tahu dia mengarut. Bila mana kita tahu dia mengarut. Ini ada dalam, kata, dalam surah-surah tertentu, yang lagu-lagu tertentu, ada unsur-unsur picisan yang tidak selayaknya dalam sebuah kitab suci. Kita tinggalkanlah. Apa beri yang nak baca? Baca benda-benda yang mengandungi hikmah. Dalam Psalms, kata Psalms. Cuba baca. Banyak baca Psalms.
ada kata-kata hikmah. It's good. Okay. Min sa'ati an yuda'a al-mayyit 'ala al-janazati ila an yuda'a ala syafiril qabri. Syafir maksudnya tarafi, tepi kubur. Sebelum masuk itulah yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 soalan. Jadi kita ni apabila nak berpindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, jadi kalau ikutkan kepada Injil, baginda Nabi Isa AS pernah bersabda tentang bagaimana seseorang yang mati itu apabila diletakkan di sisi kuburnya sebelum dikebumikan, maka Allah Ta'ala akan bertanyakan kepadanya 40 soalan. Okay. Jadi di antaranya awaluhu, soalan pertamanya, yaqulullahu ta'ala 'abdi tahharta manzaral khalqi sinina. Wahai hambaku, engkau telah cuba menyucikan, mencantikkan, mengelokkan manzaral khalqi sinina. Okay. Supaya engkau memperelokkan perkara yang dipandang oleh makhlukku bertahun-tahun. Maksudnya kita akan memperelokkan apa yang orang pandang pada diri kita. Hari-hari kerja kita macam tu. Ada setengah orang tu bangun pagi nak pilih tudung pun setengah jam. Pilih tudung. Bukan pakai tudung. Pakai tudung lagi kena tambah lagi 15 minit. Brush dia nak letak dekat mana, color brush tu kena sama dengan color tudung. Tudung pula nak buat fashion apa, yang ikat ke, yang lipat ke, yang lepas ke, yang apa ke. Sebab apa? Sebab dia memikirkan itulah dia perkara yang orang akan tengok pada diri dia. Contoh lah tu, contoh. Dan banyak benda yang lain lagi. Terutama orang perempuan lah, minta maaf cakap, itu saya tak nak minta maaf. Minta maaf kata, terutama orang perempuan. Dah memang tabiat ada macam tu, memang tabiat macam tu, tapi kena hati-hati. Kalau kita nak memperelokkan diri kita kan pada mahram kita lah, yang mana yang dibenarkan, pasangan dan sebagainya. Ini tidak kadang-kadang orang kata kita nampak setengah wanita, setengah tu penting setengah wanita pada hari ini dalam keadaan kalau keluar daripada rumah memang hebat. Kalau dekat rumah pakai baju kelawar je, bad woman. Dia jadi bad woman. Tapi keluar dia jadi Miss Universe. Hebat. Jadi watak bad woman dekat rumah dengan watak Miss Universe dekat luar. Jadi begini kena ingat sifat-sifat yang begini. Jadi ikutkan kepada Al-Ghazali, disebutkan dekat sini bagaimana Nabi Isa bersabda tentang Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-Ku, wahai manusia, engkau telah mencantikkan apa yang orang ingin lihat pada dirimu selama ini. Kalau orang sukakan kita bermakeup, kita bermakeup. Orang lelaki pun sama lah. Akan handsome. Akan gunting rambut tu dekat kedai yang RM150. Walaupun ada kedai mamak RM7.50. Boleh gunting rambut. Sebab apa? Ada style yang tertentu. Orang tengok macam mana. Wa ma tahharta manzari sa'ati. Sedangkan kau, wahai manusia, tidak cuba untuk mencantikkan apa yang aku pandang pada diri kau. Walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Kerana wa kullu yawmin nanzur fi qalbi. Kami kita pada setiap hari kami memandang kepada hati. Jadi kita ni sebagai manusia, orang yang beriman, belajar, sentiasa perlu ingatkan diri kita. Macam mana saya ingatkan diri saya sendiri, semua orang ada yang apa-apa dekat luar daripada hati kita ni cumalah luaran saja. Yang macam mana pun perkara-perkara ni kita rasa orang nak tengok pada diri kita, jangan terlalu, jangan melampau. Kita nak memperelokkan diri kita, jangan melampau. Kita rasa sekadar yang sesuai, tidak menjolok mata,
Ini kadang-kadang pakai make up, mengalahkan opera Cina. Dia punya dahsyat kita tengok tu. Pakai minyak wangi, 0,5 kilometer boleh berbau. Oh, zaman saya belajar dekat dekat media Arab dulu. Kita ada gelaran bagi budak-budak perempuan yang pakai minyak wangi ni dah 20 meter boleh tu. Kita jalan belakang dia 20 meter boleh bawa minyak wangi. Kita panggil dia kimawi. Kimawi ni pada perkataan chemical. Dia merembeskan unsur-unsur kimia yang boleh dibau, dikesan beberapa puluh meter daripada dia. Kita panggil kimawi. Dia perempuan kimawi dia. Kimawi ni lelaki lah, kimawi yang perempuan. Jadi berpada-pada lah. Kalau kita nak menghias diri pun, ada sebab dia, niat kita kena betul. Sebab pada akhirnya apa yang dipandang kan luaran kita, bukan luaran kita. Sebab itu manusia ni pada hari akhirat nanti, kita ni akan dihidupkan sebagai seolah-olah mempunyai satu manzar saja. Passion kita ni sama. Tak ada dah orang nak kata kau ni Cina ke, kau ni Melayu ke, kau ni daripada Afrika ke, tak ada. Yang Afrika dekat dunia yang mata sepet ke, yang coklat ke, apa dan sebagainya, apabila dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hari akhirat, semua kita sama. Kalau dari segi dia punya pendapatnya lah, walaupun ada yang mengatakan sebelum tu ada yang halus, kecil, diinjak, dipijak dan sebagainya, tapi secara umumnya dihidupkan dalam satu bentuk. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami akan buat kamu balik dalam bentuk yang kamu tak tahu. Jadi jagalah hati lah. Kadang-kadang kita manusia ni, kita lebih pentingkan apa yang orang pandang dekat diri kita, tapi kita lupa yang sebenarnya dipandang ialah dalaman kita. Cantikkan dalaman kita. Sebab tu kalau dalam konsep cantik ni, kita sedang pesan dekat anak-anak, saudara-saudari. Okay. Kita kadang-kadang ramai masalah-masalah yang kita tengok dalam kalangan remaja ni adalah masalah depresi. Apabila mereka mengatakan mereka ni di-ejek atau mereka merasakan mereka ini tidaklah seperti mana yang mereka hendaki dari segi fizikal. Tapi agama kita mengajar kita. Kecantikan yang sebetulnya adalah kecantikan dalam hati. Orang kata itu nak sedapkan hati je. Ya, betul, nak sedapkan hati, tapi itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Kalau tak cantik tu tak cantik lah. Tak usah nak katalah kecantikan dalam hati ke dan sebagainya. Tak. Maksudnya kecantikan dalam hati itu di sini ialah bagi orang-orang yang kalau sekiranya pun diuji oleh Allah Ta'ala, kita ni tak ada bahagian. Kita tidaklah se-handsome Ray Reynolds ke dan sebagainya kan, ataupun tidaklah sejelita siapa yang jelita, Angelina Jolie ke dan sebagainya, kan. Tapi kita ni ada iman yang Allah Ta'ala berikan bekal dalam hati kita, how to adapt to that situation. At the end of the day, kita tahu yang Allah Ta'ala tidak akan langsung melihat kepada luaran tersebut. Apa? Jadi itu, dan beauty itself, it's something which is questionable. What is this thing that we call beauty? Apa itu sebenarnya beauty? It's something yang very relative. Kita siapkan kulit manusia ni akan nampak merah darah, macam mana cantik pun orang tu, tetap orang akan takut dan lari daripada. Sebab tu orang kata beauty is skin deep. Mas Salih punya adage dia kata kan, kecantikan ni hanyalah senipis kulit manusia. Kita buang kulit yang cantik pun orang tetap akan kata dia hantu. Nampak? Jadi benda-benda macam ni, dia memberikan kita bekalan. Yang dinamakan hati yang cantik itu adalah hati. Dalaman yang cantik itu adalah dalaman yang dapat menerima keadaan. Kat situ. Bukan luaran. Keadaan diri kita sendiri. Kat situ. Jadi kalau kita ada bekalan macam tu dalam hati kita macam tu,
Tak apalah. Tak kisahlah apa-apa yang berlaku. Tak jadi masalah. Dan kalau umpama kata kita ada dalam hati kita macam tu pun, kita tak kisah. Kita tak mengutuk orang. Ayat apa saya lupa saya baca dalam Al-Qurtubi, kisah seorang pada zaman Abbasiyah, ada nama dia. Saya sekadar nak beritahu sifat redha. Sifat redha dengan sifat syukur ni dia merupakan ingredient ke syurga. Kalau kita ada dalam hati, kita tak kisah. Jadi satu kisah pada zaman Abbasiyah ni, seorang yang tua, lelaki. Dah lah tua. Apa namanya, huduk. Kita tak kata tak handsome lah. Tak handsome ni di antara handsome dengan huduk. Kalau huduk tu kata orang paling jauh lah tu. Maksudnya kalau tengok tu pun menangis. Jadi diceritakan, ini cerita betul. Diceritakan dalam sebuah riwayat sangat Abbasiyah. Jadi sebab dia ni kaya lah, macam biasa lah. Bila kaya ni dapatlah menarik perhatian ibu bapa, wanita-wanita, gadis sudi dan sebagainya. Maka dia pun berkahwin lah dengan seorang yang dikatakan paling cantik dekat kawasan. Seorang wanita paling cantik. Dan wanita ni adalah merupakan seorang wanita yang beriman. Jadi pada satu ketika selepas yang wanita solehah ni beriman, beribadah, dia ketawa. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia, yalah zaman sekarang ni kan orang memilih-milih, nakkan apa namanya, nak ada pekerjaan yang hebat, kena ada kereta, kena tanya dulu jawatannya apa, lawyer kah dia, doktor kah dia, pensyarah kah dia, ataupun apakah dia, kan? Orang zaman sekarang penting benda-benda itu. Tapi sebab dia wanita solehah, walaupun dia dikahwinkan dengan seorang lelaki yang hidup, tapi dalam satu ketika apabila selesai beribadah, dia tertawa. Jadi suami ni pun katalah, apa yang menjadikan kau ketawa? Dia kata, dia teringat kata seorang syekh tentang bagaimanakah syukur dan redha itu merupakan kunci ke syurga. Jadi dia kata dia terfikir bagaimana keadaan dia. Seorang yang cantik dan cerita dikahwinkan dengan seorang yang telah berumur dan tidak ada rukun. Jadi dia kata, bagi engkau, wahai suamiku, engkau bersyukur mendapatkan aku. Namun bagiku, aku redha mendapatkan engkau. Jadi perempuan tu redha lah. Dan syukur, maksudnya syukur ni lebih tinggi pada redha lah. Syukur ni, bila kita nak, kita dapat. Redha ni, bila kita nak, kita tak dapat. Faham kan? Jadi kita kena tanam kat situ dalam hati kita. Kita sebagai orang-orang yang muda, kamu macam anak-anak saya dan sebagainya, jangan tension dalam hidup. Kalau kita rasa kita kurang pada orang lain, kalau umpama kata kita ni tak sebijak orang lain, tidak mempunyai rupa paras fizikal yang cantik macam orang lain, tapi kita ada hati, kita ada perasaan, kita ada iman. Penuhkan hati, penuhkan perasaan, iman. Kalau kita dah ada iman dalam perasaan kita, benda-benda lain ni kita tak kisahlah. Kita tak kisah. Tapi janganlah umpama kata tak kisah tu maksudnya kita langsung tak ambil kira, kan? Umpama kata kan, apa namanya tak kisah, kata saya tak kisah dalam hidup, kamu datang kelas pakai tudung dengan towel. Bolehlah itu. Agak-agak lah. Agak-agak lah, takkan nak datang kelas pakai towel jadi tudung, kan? Jadi biarlah dia tengah senonoh sikit, katakan semua benda dia kena ada awsat, dia kena ada kesederhanaan dia. Jangan pun kata benda-benda yang katanya apa, ini sebab ada iman dalam hati saya. Tak boleh lah macam tu. Kamu pergi sekelas, kamu kata pakai kasut sebenarnya, tak boleh lah macam tu. Menimbulkan fitnah pula, kena jaga pula. Sebab nak menimbulkan fitnah tu lain. Tak boleh benda-benda macam tu. Jadi agama kita ni merupakan agama yang sebab tu kata ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ni maksudnya lurus yang tidak ke kiri, tidak ke kanan.
Jangan terlalu ni sangat, jangan terlalu ni sangat. Jangan terlalu ekstrim sangat sebelah kanan. Jangan terlalu ekstrim sangat sebelah kiri. Dia cantik aja dia punya iktidal. Dia cantik aja dia punya kesederhanaan dia. Dia punya tawazun, balance dia. Okey. Ya Allah Ta'ala. Ma tasna' bi ghairi wa anta mahfufun. Mahfufun bermakna dibaluti. Apa yang kau hebohkan dengan orang lain? Ma tasna' bi ghairi. Apa yang kau hebohkan? Apa yang kau betul-betul kata nak fikirkan sangat tentang selain daripada wa anta wa hal wa anta mahfufun bi khairi. Sedangkan kau ni penuh di apa namanya diberikan dengan nikmat dan kebaikan. Ama anta asam la tasma'. Apakah kau peka? Apakah kau peka? Apakah dalam keadaan itu kita tak nak menerima bahawasanya kita ini segala-gala daripada diri kita ini subhanallah bukan daripada kita pun. Kita ni bukan daripada kita. Kita ni bukan daripada kita. Dalam surah Al-Insan kata hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Kita tengok sebelum daripada tarikh lahir kita duduk mana? Kita tak tahu pun kita duduk mana. Bahkan waktu kita kecil pun tak ada apa memori yang kita ingat. Tak ada orang ingat dalam memori ni waktu dia duduk dalam rahim mak dia umur setahun 2 tahun mungkinlah ada bayangan. Umur 3 tahun 4 tahun mungkin. Tapi kita sebelum dilahirkan dekat mana? Menunjukkan apa? Menunjukkan kita ni diciptakan. Bukan kita menciptakan diri kita sendiri. Kita ni diciptakan. Apabila kita diciptakan, segala ada pada kita ni adalah sesuatu yang diberikan. Jadi, apa masalahnya kita ni? Masalah manusia ni itulah. Dia lupa. Kita ni lupa. Saya lupa. Manusia lupa. Dia perlu ingatkan dia. Ma tasna' bi ghairi wa anta mahfufun bi khair ama anta asam la tasma'. Jadi kita sebagai orang yang belajar, kita perlu ada pendirian pandangan kepada kehidupan kita tu kena betul. Pandangan kena betul. Pandangan itulah yang menghalakan kat mana kita nak pergi dalam hidup. Ibarat orang nak berlayar, kita ada kain layar dah ada, kapal dah ada, macam mana nak mengemudi pun kita dah ada, anak kapal dah siap bagai, tapi kita nak pergi mana? Nak pergi mana, itulah yang dinamakan sebagai pandangan hidup. Itulah yang menjadikan kita bergerak ke arah itu. Ini benda ni penting lah, benda-benda dalaman yang kita belajar. Imam Ghazali pesan, kena ada pada diri kita ni sebagai orang yang belajar. Walaupun ini sebenarnya bukanlah sesuatu nasihat yang hanya boleh applicable kepada golongan-golongan pelajar. Sebab apabila dipesan sebegini, dia sesuai untuk macam-macam golongan. Tapi kita nampaklah pengkhususan itu tentang apa namanya orang yang belajar. Saya ingat saya berhenti 6 minit lagi kot. Dia 4.40. Lepas tu ada saya Q&A. Ataupun kamu nak share ke sekiranya, boleh menambahkan lagi lah. Enrichment. Kita punya kupasan. So, al-ilmu bila amalin junun. Kita tengok perasan daripada bahasa Imam Ghazali. Kita nampak bagaimana kalau nak cakap dengan orang-orang muda ni kadang-kadang bahasa yang lembut-lembut ni kadang-kadang kena pakai. Pada masa yang sama nak kena pakai juga bahasa yang keras. Kan? Kat sini kita tengok kalau saya ni orang yang mengkaji bahasa lah, apa pendapat saya kata dalam apa namanya dia punya wacana ni dia digunakan perkataan-perkataan yang pekak, gila tu. Nampak kalau dalam bahasa kita tu kita kata macam kasar. Jadi saya punya analisa kepada teks ni, saya kata dalam kita nak bercakap kadang-kadang dengan orang-orang muda ni kena juga tegas, kena juga kadang-kadang kalau perlu kasar. Di samping lembut, dia tak adalah semua lembut, dia tak adalah semua kasar, tapi kasar ni kadang-kadang perlu ada. Bila dia nak betul-betul sampaikan dekat kita, ma tasna bi ghairi wa anta mahfufun bi ghairi ama anta asab. Apa muni pokok lah. Tak dengar ke?
Gapo dia masalahmu ni? Soalan macam itulah kalau bahasa teater Kelantan. Ya. Kasi al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tak ada amal tu gila. Apa? Mering, gila. Dia tujuan dia untuk mendapatkan perhatian. Kadang-kadang kita boleh cakap dengan orang, kita hendaklah, kita perlulah, orang pun tertidur. Kan? Kena perlu kasar. Gila. Pekak. Baru dia dengar. Jadi kat situ umpama kata untuk menarik perhatian. Jadi ini sekadar umpama kata orang yang belajar bahasa. Ya. Ini satu kajian yang menarik lah. Macam mana kita kalau umpama kata menggunakan perkataan tertentu, konotasi yang tertentu dalam perkataan. Kadang-kadang ada keperluan dia untuk kita jadikan dia sebagai satu tekanan kepada tajuk. Pentingnya tajuk. Ya. Ini untuk orang belajar bahasa lah. Al-muhim. Penting. Al-ilmu bila amalin junun. Wal-amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tidak dipraktikkan gila. Wal-amal bila ilmin, tapi beramal tak ada ilmu pula la yakun. Takkan jadi. Jadi kita ni sebagai orang-orang yang belajar, kalau belajar kena praktis kan. Ya? Belajar bahasa Arab. Praktiskanlah bahasa Arab, belajar bahasa Arab, cakap Arab. Duduk daripada tahun 1 sampai tahun 4, keluar grade pun cakap pun tak confident. Tak boleh lah macam tu. Dia bila tahun 4 tu, bila keluar tu kena cakap confident. Memang tahun 1 kita cakap salah lagi, tapi bila tahun 4 nak grade tu pegang ni contoh lah. Saya tak tahulah dengan yang lain, tak khususat ukuran, tapi saya cakap dengan yang apa, prinsip saya sendirilah. Kalau saya nak marah aku anak-anak saya daripada prinsip saya, nak marah siapa lagi. Jadi kat situ. Amal kan contoh. Al-ilmu bila amalin junun. Dia kata gila tu. Takkan kita nak jadi orang gila. Jadi kena beramal lah cakap Arab. Tak kisah belajar cakap Arab. Orang kata kan. Sehari tu kena 2 jam cakap Arab. Kalau tak dapat cakap Arab dengan orang lain, kita cakap Arab dengan diri kita sendiri. Kalau kita tak dapat cakap Arab dengan diri kita sendiri, kita dengar orang lain cakap Arab. Jadi sentiasa dia ada cara untuk kita memperbaiki. Yang belajar takhasus yang lain, sama lah. Praktikkanlah. Bila belajar fiqh, kena tengoklah apa masalah-masalah contemporary yang relevan. Janganlah ilmu-ilmu bila kita belajar tu tak sesuai dengan konteks masa sekarang. Dengan konteks masa sekarang, bila kita belajar air mutlak contohnya. Air mutlak. Dalam tafsiran air mutlak tu tak ada pula umpama kata klasifikasi air paip. Kita faham lah air paip ni sebahagian daripada air mutlak. Nampak? Air musyammas ada ke tak ada? Jadi kita belajar. Jadi sentiasa jadikan minda kita tajam dan kritikal. Wal amalu bila ilmin la yakun. Jadi ingat, jadi ini merupakan satu teguran yang besar daripada Imam Ghazali. Kita bila belajar, kenalah mempraktikkan apa yang kita belajar. Yang belajar agama bukan sekadar mempraktikkan agama, mempraktikkan apa yang kita pelajari ini dalam konteks sekarang. Macam mana kita nak selesaikan masalah kehidupan kita ini dengan aspek-aspek agama yang kita belajar. Fiqh ni macam mana? Fikirkan. Kita kena gunakan agama ni untuk menyelesaikan masalah orang. Bukan gunakan agama ni untuk menyusahkan orang. Apatah lagi zaman sekarang ni kita tengok orang menggunakan agama kadang-kadang untuk memecah belahkan orang. Belajar agama dia je betul. Orang lain tak betul. Betul. Orang lain ni hukum tak betul. Mazhab dia saja betul. Mazhab orang lain tak betul. Ini parah. Jadi kita ni bila belajar sesuatu, kita belajar untuk menjadikan dia penyelesaian amal. Amal ni bagi saya bukan sekadar amalan saja. Kita buat sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau takwilan saya lah, ada ilmu bila amal junun. Mungkin orang kata ilmu tanpa amalan. Yes, saya setuju. Tapi bagi saya ilmu tanpa amalan untuk menyelesaikan masalah sesuatu. Jadi ilmu tu untuk apa? Kalau sekiranya ni kalau dah dipelajari tanpa ada manfaat, buat apa? What's the point? Kan? What's the reason? Di benda-benda gitu.
wa'lam anna 'ilman la yab'uduka al-yawma 'anil ma'asi. Sebab ilmu ni kalau kita tahu sesuatu, dia tidaklah dapat untuk menjauhkan kita daripada melakukan maksiat. Ilmu saja tidak akan dapat menyelamatkan kita daripada kesalahan. Kenalah mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Wala yahmiluka 'ala ta'ati, yang tidak akan membawakan kita kalau sekadar ilmu lah kepada ketaatan. Lam yab'uduka gadan 'an nari jahannam. Kerana itu kalau sekadar tahulah, ya, kalau sekadar tahu, Google lebih tahu daripada kita. Kalau sekadar tahu buku-buku yang ada tertulis padanya segala macam kandungan ilmu, lebih tahu daripada kita. Jadi apa yang menjadikan kita berbeza dengan mereka-mereka ni, dengan alat-alat ini? Ketaatan kita dan juga perubahan diri kita dengan ilmu yang kita tahu. Wa idza lam ta'mal al-yawm wa lam tadarak al-ayyam al-madiyah taqulu gadan yawm al-qiyamah farji'na na'mal salihan fayuqal ya ahmaq anta taji. Sekali lagi kataan ahmaq kan. Ini kataan yang agak kasar ni menarik perhatian saya sebagai pengkaji bahasa. Dia datang dalam wacana ataupun diskurs agama kan. Tapi dalam buku agama kita kena nak tulis ni. Bodoh. Bila peka cepat kena reject. Tapi ini yang menarik. Maksudnya apa? Mungkin benda ni tidaklah senegatif pada budaya Arab dahulu kan, benda yang biasa. Dia kasar. Ada perkataan kasar kan? Tapi ada perkataan kasar plus negatif. Kat situ kan. Jadi ini mungkin pun ni kena perlukan kajian juga lah. Al-muhim fayuqal ya ahmaq anta min hunafiq. Dah hari akhirat besok umpama kita tahu kita kecoh kan. Macam-macam ayat dalam Quran tu ada. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Sampaikan tahap bila orang-orang yang kafir dibangunkan, dia kata tak payahlah ya Allah memasukkan aku ke dalam neraka kalau aku tak dapat syurga. Jadi kalau aku seumpama tanah pun tak apa, aku kembali kepada tanah keadaan tanah. Manusia will be so desperate to save themselves from the torment of hellfire. Arji'na na'mal salihan yuqal ya ahmad anta min huna taji. Kau kat dunia kan, kau datang pada dunia gitu kan, kau daripada sana kan. Dunia ni bukan tempat beramal. Habis itu sekarang ni dekat akhirat ni kat sini pula baru kau nak kata kembalikanlah, balikkanlah, bagi peluang kedua lah dan sebagainya. Kenapa kau tak faham yang dunia ni adalah tempat untuk kita bertujuh? Jadi khulasatul qaulnya 4.45 kita akan buka untuk soalan. Saya akan wrap up lah. Ada sampai untuk soalan 46 ni. Jadi cara saya kupas ni saya relate lah. Relate. Ada beberapa poin saya yang sekali akan sentiasa dengar lah. Macam masalah iman tadi, ya, tentang macam mana iman ni memerlukan dua aspek. Satu aspek syukur, satu aspek redha. Dalam keadaan kita nak, kita dapat. Dalam keadaan kita nak, kita tak dapat. Dia tak boleh sebelah. Kalau orang yang imannya sebelah saja, dia tengok syukur saja, jadi dia akan beribadat hanya untuk dunia saja. Ada pergi umrah, doa lah depan Kaabah tu, Allah kata bagi aku kekayaan, bagikanlah aku pangkat jawatan. Melainkan kalau sekiranya dia dikaitkan dengan tujuan akhirat. Ya Allah, bagikanlah aku jawatan tersebut supaya aku dapat membuat kebaikan. Ya Allah, bagikanlah aku kekayaan tersebut supaya aku dapat membantu orang-orang yang miskin. Kalau sekadar berhenti dekat dunia, itu akan masuk dalam golongan orang-orang yang Imam Ghazali kata wailul laka fa wailul laka. Binasalah kamu. Celakalah kamu. Kalau dalam kata-kata negatif ni, kalau saya nak keluarkan, boleh buat dictionary sebenarnya tak saya maksa kan. Itu dah kira macam kataan santun yang power lah yang saya guna dengan binasalah kamu. Orang putih dia panggil euphemism, kataan belakang, kataan yang ada majas. Jadi aish masyita. Jadi kita haraplah berpesan pada diri kita, sentiasa berpesan. Sebab kelemahan kita sebagai manusia ni, hari ni kita mendengar, besok kita akan lupa. Hari ni kita rasa bergetar hati kita,
dijentik oleh nasihat-nasihat agama ni, namun selepas itu mana kena jentik pun kita tak tahu. Di dalam keadaan itu kita cepat lupa. Yang penting kita tengok dekat sini apa dia Imam Ghazali ni bila bercakap dengan Ayu Al-Walad dengan orang muda, kita nampak sangat nasihat dia ni, it is about more about mindset. How to set your mind correctly. Is it? Kan? Macam mana tentang hidup, kau ada akan mati, macam mana dengan ilmu, kau kena beramal. Benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu kita tengok dalam nasihat Imam Ghazali ni, macam mana tumpuan ni adalah dalam membentuk pemikiran. Dan dalam membentuk pemikiran tu kadang-kadang dia agak kasar. Tak salah orang kata dia kasar, sebab untuk apa? Untuk menekankan pentingnya apa yang nak disampaikan. Dia nak seolah-olah menyentak pemikiran kita. Dia seolah-olah nak sentak hati kita. Nampak? Jadi kat situ kita tengok dia punya kupasan. Masya Allah, amat-amatlah menarik. Jazakumullah. Seorang yang hebat meninggalkan selepas daripada 1000 tahun lebih. Kita baca lagi pada hari ini. Kita doakanlah pada Allah Ta'ala kita ni seperti orang takdir macam kita ni kan. Adalah benda yang kita nak tinggalkan pada generasi yang akan datang. Ini di antara 3 perkara yang akan putus daripada anak Adam, yang tetap akan kekal. Iza mata ibn Adam inqata'a minhu illa min thalathin. Salah satu daripada dia ilmun yantafi'u bihi nas. Ilmun yantafi'u bihi nas. Ini saya serahkan kembalilah kepada sekretariat kalau ada komen, perbincangan dan sebagainya. Jadi pun dalam 10 minit aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada siapa tadi? Dayang. Ya. Terima kasih atas perkongsian yang menarik. So, kita akan teruskan dengan Q&A session. So, siapa yang ada soalan boleh put unmute mic ataupun tulis dekat chat box. Dengan diminta semua partisipan untuk isi Google Form dalam ruangan chat box untuk tujuan feedback dan apa yang maksud Q&A. Pasal semua senyap. Ada soalan? Tak ada soalan. Nur Fatih. Ada tu? Anak Muslim. Saya nak tanya soalan. Siapa nak tanya? Nailah? Nailah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya soalan Ustaz adalah macam mana yang tadi kita macam tadi Ustaz ada terangkan bahawa kita macam manusia berlumba-lumba untuk menunjukkan kelebihan diri dalam media sosial dan semua kan. Maksudnya nak tunjuk dia paling hebat, dia paling ini. Tapi macam mana kalau seseorang tu dia contohnya dia mempamerkan benda-benda tersebut dengan niat untuk contohnya menjadi inspirasi kepada orang lain. Adakah benda tu inspirasi contohnya dia banyak pergi hiking ke ini, lepas tu dia contohnya dia dapat turunkan berat badan dia lah kan contohnya ataupun apa-apa je lah yang dengan tujuan dia harap dia menjadi inspirasi kepada orang lain. Supaya macam tu lah Ustaz. Menjadi inspirasi ni kalau niat dia begitu tak mengapa, sebab uswatun hasanah kan, kalau kita menjadi inspirasi ni. Sebab apa dalam sebuah hadis kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sanna sunnatan hasanatan ni orang yang melorongkan kepada sesuatu yang baik, kalau orang lain ikut maka dia akan dapat pahalanya sampai bila-bila. Nampak? Tapi jadi masalah ni kalau dia nak belagak. Dia belagak dia jadi macam-macam lah, masuklah penyakit hati tu kan, yang payah kita nak tu riaknya, takaburnya, ujubnya. Sebab itu masalah hati ni dia merupakan satu masalah yang agak rumit.
Ujub contohnya kita perasan seorang. Riak tu menunjukkan kepada orang. Takabur tu paling tinggi. Dah lah kita tunjukkan dekat orang, kita hina pula orang. Jadi kalau tak ada unsur-unsur tu, kalau sekadar dia nak menunjukkan contoh yang baik, jadi semoga dia mendapat apa yang pahala ibadahnya dekat situ lah. Sebab orang yang tunjukkan perkara yang baik ini, seperti mana yang hadis kan, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan tu umpama orang yang melakukannya juga. Dengan hadis tadi yang saya sebutkan, iman sanna sunnatan hasanatan tadi kan. Jadi tidak menjadi masalah kalau nak menjadi aspirasi. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang bila kita tengok tu, dia dalam keadaan begitu, dia setan ni punya hebat, dia akan tengok je kita kan. Aspirasi kan, ada kata aspirasi. Saat lagi dia jentik pula hati kita kan. Dia jentik hati kita. Oh hebat lah kau. Ada orang puji ni. Banyak like kau kan. Sampai 200 orang like. Kita pun rasa macam kembang je hati. Kita jadi macam lah tu. Nampak hati-hati kat situ. Sebab setan ni akan mendatangi kita kan daripada kiri kanan. Dia akan cuba je. Tapi asalnya sesuatu itu kalau dia tidak mempunyai niat untuk riak, niat untuk takabur, menghina orang lain, maka dia akan mendapatlah pahala menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Boleh ya? Naila? Terima kasih Ustaz. Ada yang lain lagi? Ada Ustaz, dekat dalam ruangan chat box. Kita buat sekejap. Saya nak baca. Ya. Nak tanya. Ya, Tira. Macam mana kita nak konsisten jaga niat kita? Maksudnya mula-mula kan kita ingat tu benda baik, benda akhirat. Tapi dalam perjalanan nak mencapai sesuatu tu, niat kita senang nak terubah. Betul. Kita nak konsisten. Itu adalah benda yang memang natural. Sebab untuk kita diserang oleh bisikan apa semua tu, kita terdedah 24/7. Kita terdedah 24/7. Tapi Allah Ta'ala dalam syariat dia telah pun meletakkan kepada kita beberapa perkara. Itulah tujuan kata bila kita solat 5 waktu. Sentiasa ada perkara yang menjadikan kita kembali untuk ingat apakah kita punya syahadah tu berapa kali kita ulang. Kan? Semayang 5 kali kalau kita semayang. Maksudnya syahadah tu berapa kali? Kita kira, kita bilang berapa kali. Maksudnya apa? Dalam agama kita ni, itu adalah merupakan sesuatu yang diperakui bahawa sebenarnya kita manusia akan sentiasa ada kemungkinan untuk tergelincir. Nampak? Jadi kita tak boleh nak lagi. Bukan nak kata, kenapa susah lagi dia tu. Tak, semua orang macam tu. Nampak? Semua orang macam tu. Bila hari ni dia semangat, esok tak semangat, apa dan sebagainya. Semua orang macam tu. Jadi apakah cara dia? Apakah cara dia dengan apa yang disyariatkan itu? Solat kita, zikir kita. Nampak? Kita baca macam-macam fadilat zikir. Itu dapat pahala, ini dapat pahala. Tapi kita nak buat tu, bapak lah punya payah ni. Berapa banyak apa kata kita dah hafal. Saya cakap tentang diri saya lah kan. Berapa banyak apa kata surah Al-Quran dah hafal. Lepas tu lupa. Nampak? Malas. Masya Allah kan. Jadi mungkin ada yang mengalami benda-benda macam tu. Kadang-kadang hati kita ni sentiasa. Bukan kadang-kadang, sentiasa. Ada je benda ni. Jadi bagaimana? Sebab tu nikmat Allah Ta'ala ni dibagi dekat kita. Bahasa ni, zikir ni sekadar menggerakkan lidah saja. Nampak? Betapa rahmat Allah Ta'ala tu kepada kita sebagai hamba. Dia menjadikan semudah-mudah cara untuk kita kembali ingat kepada dia ialah dengan menyebut saja. Lidah ni adalah sesuatu yang kalau kita terbaring pun kita boleh buat. Dalam keadaan kita berjalan pun kita boleh buat. Begitu nikmatnya Allah Ta'ala bagi kat kita. Jadi macam mana kita nak menjadikan hati kita ini lebih mempunyai antivirusnya. Adalah dengan kita kembali mengucapkan. Kadang-kadang bila kita ucap, kadang-kadang hati kita tak ingat. Tak apa. Sebab apa? Zikir yang paling afdal adalah zikir yang yaqazah. Zikir yang yaqazah ni maksudnya zikir yang ada kehadiran hati dan kefahaman makna. Kalaupun tak ada, tak apa sebut tu. Subhanallah dan sebagainya. Kalau hati gundah gelana, sebut tu. InsyaAllah okey. Saya bukan cakap saya mengamalkan. Benda-benda itu kan saya pengang kata kan. Ada masalah ialah macam kita ni orang dah berkeluarga dengan orang yang dah bekerja.
bengang dengan orang, masalah tu, masalah ini. Tapi kadang-kadang bila kita duduk, astagfirullah, kita istighfar, astagfirullah kan. Banyak istighfar, banyakkan istighfar. Istighfar tu adalah di antara yang pembuka jalan kita. Duduk istighfar. Duduk istighfar kan. Sebab orang kata istighfar ni, memohon ampun kan. Untuk kita orang bahasa ni, kita belajar ghafara tu maksudnya apa? Ghafara tu maksudnya satar. Maksudnya kambus. Istighfara tu maksudnya kita minta Allah Ta'ala kambuskan segala apa yang kita alami dari segi jalan pembuka dosa, sedih, lemah. Itu masuk ghafara. Kita belajar ni bukan sekadar apa kata bila kita nak berzikir, kata berzikir perkataan selesai. Kita belajar maksud tu juga. Kenapa kuatnya perkataan ghafara, istighfara tu? Sebab ghafara tu maksudnya mengambuskan sesuatu. Kita minta Allah Ta'ala kambuskanlah sedih aku. Kambuskanlah kebimbangan aku. Kambuskanlah apa yang aku tak puas hati. Jadi nikmat Allah Ta'ala bagi dekat kita hamba-Nya. Kalau dalam keadaan kita ni sentiasa ada kemungkinan untuk tergelincir, ialah dengan mudahnya kita menyebut zikir kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Dan apa-apa saja yang lain. Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Kalau saya nak pesan, walaupun saya sendiri pun very much struggling untuk amalkan benda ni, jangan lupakan 3 perkara ni. Satunya subhanallah wa bihamdi, ada hadis tu yang sahih sebut pasal kelebihannya subhanallah wa bihamdi 100 kali. 100 kali sehari. Bukan 5 minit ke 10 minit tak. Keduanya selawat kepada Nabi. Sebab kalau sesiapa yang selawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah Ta'ala akan tunaikan permintaan dia 70 untuk di dunia, 30 dekat akhirat. Duduk lepas ni subuh. Kalau kita buat, tak sampai 15 minit. Yang ketiganya istighfar 100 kali. Apa? 100 kali istighfar, selawat 100 kali, subhanallah. Dan banyak lagi lah kalau kita nak baca tu. Ada yang kata subhanallah walhamdulillah dan memang sebenarnya ada fadilat. Cuma saya nak katakan kasih bagaimana Allah Ta'ala tu Rahman dan Rahim kepada kita sebagai hamba. Memang kita tak akan tergelincir. Yang cakap ni pun tak tentu kan? Saya mungkin bercakap beria-beria pada hari ini dekat ceramah, tiba-tiba saya marah Allah kat depan, nanti bila saya beratur kereta, dia potong cue saya. Tiba-tiba saya marah. Itu manusia biasa, kita manusia biasa. Pandang kepada apa yang saya sampaikan, jangan pandang kat saya. Kamu mungkin jumpa tepi jalan lepas ni, saya tengah marah orang, maki orang. Jangan ikut. Tapi apa yang sampaikan ni, ikut. Saya pun seorang yang biasa cuba mengamalkan apa yang saya belajar. Kita lemah. Kita lemah. Kita sentiasalah ingat dan mengingatkan diri. Kalau jadi soalan, bagaimana nak semangat? Kita ada sokongan dalam ilmu dari ahli terdekat tak? Sokongan semua ni adalah sesuatu yang baik kalau ada. Yang baik kalau ada. Maksudnya orang bagi sokongan bagus kan? Bagus kita agakkan sokongan daripada orang terdekat untuk ilmu dan sebagainya. Tetapi yang sebenarnya adalah niat kita. Itulah dorongan kita. Kita belajar kerana apa? Untuk apa sebenarnya? Untuk diri kita kan? Ataupun apa sebenarnya? Jadi apa-apa yang diniatkan itulah yang menjadi pegangan kita. Yang menjadi pegangan kita. Kita perlu tahu Nabi kita SAW tak ada siapa pun yang menyokong dia kecuali isteri dia. Yang lain tu semua kutuk dia, hina dia, apa dan sebagainya. Tapi dia ada vision, dia ada niat untuk menyampaikan apa yang benar kepada kaum. Sebab tu dia sayang kaum. Jadi niat itu merupakan sesuatu yang lebih kuat daripada dorongan luar. Sesuatu yang ada pada dalam diri kita adalah lebih besar, lebih kuat daripada apa yang di luar. Jadi Puan kata kalau kita lemah, sentiasa balik. Apa niat? Jadi kemungkinan niat kita sendiri tak jelas. Kemungkinan niat kita sendiri itu tak bersemangat. Kemungkinan niat kita sendiri itu tak kuat. Jadi kembali balik. Apa sebenarnya? Tanya diri kita. Sebab apa-apa pun Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita tu punya niat. Dia tak kata pun kata ada golongan kita memang bagus. Itu tapi bukan essential. Bahkan kadang-kadang bila orang tutup kita tak ada sokongan lagi kita sekarang. Kadang-kadang yang pentingnya dalaman dia lebih kuat
daripada apa yang di luar sana. Itu apa-apa saja. Itu apa-apa kita ambil. Okey, dalam cek bawang dah habis, masih pun dah berikut. Pukul 5 lah. Yang jadi saya sekali lagi lah ucapkan supaya apa-apa yang kita dapat kita sama-sama amalkan kepada diri saya juga, kepada anak-anak yang berahmati Allah sekalian, sekalian bayi yang berahmati Allah sekalian. Okay? Hidup ni begitulah, kalau kita tak ada kejelasan konsep, pandangan, pegangan kita akan tergelincir. Kalau kita betul, kita tengok macam mana Ayuh Al-Walad dia membentuk pemikiran kita. Di pemikiran kita kena betul, baru lain insya-Allah. Kalau pemikiran kita tak betul, buatlah apa-apa pun dia akan jadi sia-sia. Ataupun kalau kamu kata, kalau berjaya dia akan jadi sia-sia. Kalau tak berjaya dia akan menjadikan kita lagi putus cita. Jaga perasaan, jaga diri, jaga dalaman juga. Jagalah dalaman kita. Nak tenangkan hati, kalau kamu kata lapar makan, lagi minum, jiwa ni dia kena tidur awal, besok pagi tu bangun. Kan? Bila saya kenal lagi sebelum daripada nama azam kan, kalau bangun. Dia tahajud ni lebih banyak, tahajud yang tidur dulu, bangun tengah malam, tidur balik, ataupun tidur dulu, bangun kemudian, ataupun tidur dulu, lepas tu bangun sekadar dapat 4 rakaat, tak apa, kan? Macam buat dulu kan, sangat diri saya lah, dan juga orang lain, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita berkumpul lagi lah, diharapkan sama-sama kita dapat manfaat kan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada perkara-perkara yang mala yang bagi an yatabadar minni dari umur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya mohon keluar dulu sebab ada orang nak jumpa saya, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Ayah. Terima kasih.